Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sambung bacaan kita daripada kitab terjemahan Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan terjemahannya diusahakan oleh Kiai Haji Ismail Yaakob. Kita sambung muka surat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa amal asaru faqad qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu li Kumail, ya Kumailu, al-ilmu khairun min al-mali wal ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Adapun asar, yakni kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemuka-pemuka Islam yang lainnya. Jadi itu dimaksudkan dengan asar. Asar iaitulah kata-kata sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga tokoh-tokoh Islam, sama ada tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Iaitu Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepada Kumail. Kumail ini menurut keterangan Al-Imam Murtada Az-Zabidi dalam syarahnya kepada Ihya Ulumuddin, iaitu syarah yang diberi nama Al-Ittihaf atau Ittihaf Sadatul Muttaqin. Kata Imam Az-Zabidi, Kumail ini, nama dia adalah Kumail bin Ziyad An-Nakhai min masyahiri ashabi Ali radhiyallahu anhu. Kumail ini, nama penuh dia adalah Kumail bin Ziyad An-Nakhai, tergolong dari kalangan ashabi Ali, masyahir ashabi Ali. Masyahir ni makna tokoh-tokoh yang masyhur ataupun orang-orang yang terkenal dari kalangan anak-anak murid Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Kumail, wahai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu menjaga engkau. Adapun harta pula kamu yang kena jaga. Itu beza ilmu dengan harta. Kalau kita dikurniakan harta oleh Allah, lagi banyak harta, maka tanggungjawab kita, tugas kita lagi banyak. Kerana harta ni perlu dipelihara, perlu dijaga. Adapun ilmu berbeza, dia yang akan jaga kita. Ilmu itu penghukum, yakni hakim. Dan harta itu pula terhukum. Makna di sini, ilmu itu dia yang akan memimpin kita. Hakim yang merintah kita atau memimpin kita. Adapun harta, kita yang kena pimpin harta. Kita yang kena kontrol harta. Kita yang kena kawal harta. Harta itu berkurang apabila dibelanjakan. Dan ilmu itu pula bertambah dengan dibelanjakan. Dan kalau melihat kepada teks asal dalam bahasa Arab, disebutkan al-malu tanqusuhu an-nafaqah wal ilmu yazku bil infaq. Harta apabila diinfakkan, dibelanjakan, semakin kurang. Tapi ilmu pula akan semakin bertambah
Wal ilmu yazku. Yazku bil infak. Harta pula akan semakin bertambah apabila diinfakkan, dibelanjakan. Jadi belanjakan harta ni macam mana? Iaitu diajarkan ataupun diamalkan. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Murtada Az-Zabidi dalam Ittihaf, dalam satu riwayat, kalau tengok riwayat yang dinakalkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini, al-ilmu yazku bil infak, dengan dibelanjakan, dengan diajarkan. Dan ada riwayat yang lain daripada Sayyidina Ali, al-ilmu yazku bil amal. Ilmu dia akan bertambah. Zakat nama dalam bahasa Arab. Zakat yazku, ini nama yanmu. Yang akan bertambah dengan amal. Itu satu riwayat yang lain. Ilmu bertambah dengan amalan. Di sini Imam Ghazali ikut riwayat yang dibawa oleh Imam Ghazali, ilmu bertambah dengan bil infak. Bila semakin diajar, semakin dikongsikan. Kemudian berkata pula, yang ini berkata lagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, bersalat dan berjihad. Apabila mati orang yang berilmu, maka dapatlah suatu kekosongan dalam Islam dan tidak dapat ditutup selain oleh orang yang menggantikan, yakni orang yang berilmu sama seperti dia. Kalau tidak ada pengganti, makna akan kekallah kekosongan itu. Jadi jelas daripada ungkapan Sayyidina Ali yang kedua ini, bahawasanya berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain, ilmu lebih afdal, lebih utama. Jadi antara faktor utamanya ilmu itu, bila ahli ibadat, bila dia meninggal, akan ada ahli ibadat yang lain yang muncul. Tapi ahli ilmu ini sukar. Bila matinya seorang alim, sukar untuk untuk muncul pengganti. Berkata pula, yang ini berkata lagi Sayyidina Ali dengan sajak, dengan syair, ungkapan yang berupa syair. Tidaklah kebanggaan selain bagi ahli ilmu. Mereka memberi petunjuk kepada orang yang meminta ditunjukkan. Dalam bahasa Arabnya, syair dalam bahasa Arabnya, mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman ihtada adillau. Tidak adalah kebanggaan melainkan milik orang berilmu, kerana sesungguhnya mereka ini, orang berilmu ini, akan beri petunjuk kepada orang-orang yang memerlukan kepada petunjuk. Nilai manusia adalah dengan kebaikan yang dikerjakannya, dan orang-orang bodoh itu adalah musuh ahli ilmu. Ini syair yang kedua, ataupun bait yang kedua. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'. Dan nilai manusia adalah dengan kebaikan yang dikerjakannya. Jadi apakah kita ni seorang yang bernilai atau tidak, bergantung kepada sejauh mana kebaikan kita. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Nilai setiap orang itu bergantung kepada sejauh mana yuhsinuhu, dia melakukan, ataupun apa kebaikan yang dia lakukan. Jadi sudah tentu, kalau ahli ibadat, kebaikan dia hanyalah terhenti pada dia, sembahyang untuk dia, puasa untuk dia. Tapi orang berilmu ini, kebaikannya adalah untuk manusia sejagat. Dengan ilmu yang dia sampaikan, yang dia ajarkan, bukan saja dia menjadi orang baik, malah dia melahirkan ramai lagi orang-orang yang baik. Jadi sebab itu orang berilmu ini, atau begitu juga orang yang keluar menuntut ilmu, dia didoakan keampunan Allah oleh sekalian makhluk, oleh ikan dalam air, oleh pokok-pokok, batu-batu dan sebagainya. Wal jahilu li ahli ilmi a'da'u. Dan orang-orang bodoh itu adalah musuh ahli ilmu. Jadi bila kita ini jahil, maka kita akan bermusuh dengan orang alim. Itu merupakan suatu kejahatan, satu musibah yang sangat besar. Menanglah engkau dengan ilmu, hiduplah lama. Orang lain mati, ahli ilmu itu terus hidup. Orang lain mati,
ahli ilmu itu terus hidup. Fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. Maka perolehilah ilmu. Di sini terjemah, menanglah engkau dengan ilmu. Mana capaikanlah kejayaan dengan ilmu. Ta'ish hayyan, supaya kamu dapat hidup lama. Kenapa? An-nas mauta, kerana semua manusia bila mati, matilah, habis, tamat. Wa ahlul ilmi ahya'u. Tapi orang berilmu ini dia akan terus hidup. Walaupun dia dah mati, tapi jasa-jasa yang terus hidup. Jadi tuan-tuan dan sekalian, jangan ingat bahawasanya ulama saja. Tuan-tuan dan puan yang menuntut ilmu pun akan terus hidup dengan jasa-jasa kita membaca kitab-kitab ulama. Macam ini kita baca kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka dengan sebab kita membacanya, maka dia akan menjadi kesinambungan. Dan mudah-mudahan bila kita baca, nanti orang lain pula akan baca. Tuan-tuan dan puan sekalian, bayangkanlah kalau kita ingin menyelesaikan keseluruhan kitab Ihya Ulumuddin ini, mungkin kita akan melalui ribuan siri, 1000 siri, 2000 siri bacaan. Dan insya-Allah dia panggil semangat itu, dia panggil semangat pembacaan kitab Ihya ini, dia akan mudah-mudahan kita mohon berkat daripada Allah, dia akan melimpah insya-Allah. Jadi kita ni, kesimpulannya, kita ni menjadi tali, kesinambungan kepada para alim ulama sebelum kita insya-Allah. Kemudian berkata Abul Aswad Ad-Du'ali, waqala Abul Aswad, tidak adalah yang lebih mulia dari ilmu. Raja-raja itu menghukum manusia, yakni merintah manusia, dan alim ulama itu pula menghukum raja-raja, yakni memerintah, menunjuk arah, memberi panduan kepada raja-raja. Jadi alim ulama itu berada lebih tinggi daripada al-hukam, pada pemerintah di atas muka dunia ini, kerana pemerintah yang baik, yang khalifah, yang saleh, setiap kali dia nak melaksanakan pemerintahan, maka dia akan merujuk kepada alim ulama. Tapi alim ulama ketika nak memutuskan sebarang hukuman, mengajar dan sebagainya, mereka tidak berhajat pada hukam, tidak berhajat pada pemerintah. Mereka hanya memerlukan kepada petunjuk Allah Ta'ala melalui ilmu yang ada pada mereka. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disuruh pilih pada Sulaiman bin Daud alaihi salam antara ilmu, harta dan kerajaan. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia menceritakan bahawa Allah Ta'ala bentangkan kepada Nabi Sulaiman, kamu pilih di antara tiga ini, ilmu, harta ataupun kerajaan. Maka dipilihnya ilmu, lalu dianugerahkanlah kepadanya harta dan kerajaan bersama ilmu itu. Jadi bila oleh kerana Nabi Sulaiman AS memilih ilmu, maka dia mendapat sekali bersama dengan ilmu itu harta dan kerajaan. Tapi kalau katalah dia pilih kerajaan saja, mungkin dia akan hanya dapat kerajaan dan harta, mungkin. Ilmu tak dapat. Kerana ilmu ini hanya diperolehi bagi orang yang menuntutnya, yang mencarinya. Jadi sebab itulah hadis ini pun Nabi SAW menyebutkan ilmu ini dituntut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan, yaltamis, atau yatlubu, menuntut, mencari, pada dalam perjalanan iaitu satu ilmu, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, niscaya Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga. Ditanya kepada Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak, salah seorang tokoh yang terkenal dari kalangan Salafus Saleh, Abdullah Ibnu Al-Mubarak. Dia ditanya, siapakah manusia itu? Siapakah yang sebenar-benar yang dikatakan manusia itu? Lalu dia menjawab, orang-orang yang berilmu. Itu manusia yang sebenar. Manusia yang sebenar adalah orang-orang yang berilmu. Lalu ditanya lagi, siapakah raja itu? Siapa yang sebenar-benar raja itu pula siapa? Maka dia menjawab,
orang yang zuhud, tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia. Sebenarnya itulah raja. Raja ni mana yang menguasai. Yang menguasai. Siapa yang sebenarnya berkuasa. Lalu Abdullah Ibn Mubarak, Al-Imam Ibn Mubarak, dia menjawab, orang yang benar-benar berkuasa itu adalah orang zuhud. Iaitu yang mampu mengawal diri daripada terpengaruh dengan kemewahan dunia. Jadi zuhud ini, asal makna zuhud itu adalah bersedikit, dia panggil. Az-zuhdu makna al-qillah, sedikit. Az-zahid. Az-zahid, orang yang zuhud itu ialah orang yang hanya menggunakan sedikit saja daripada kemewahan dunia ataupun kurniaan dunia yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Kerana dia lebih menumpukan kepada akhirat. Ditanya pula, siapakah orang yang hina itu? Maka dia menjawab, mereka yang memakan, yakni memperolehi dunia dengan agama, yakni dengan menggadaikan agama. Itulah orang yang hina. Dalam bahasa Arab disebut as-safilah. Man as-safilah? Qala alladhi ya'kuluna dunya bid-dini. Siapa orang as-safilah? As-safilah iaitu as-safil. As-safilun nas. As-safilati minan nas, kata ulama. Mana as-safilah? As-safilati minan nas, iaitu as-safiluhum. Orang-orang yang rendah di kalangan manusia. Orang-orang yang rendah darjat di kalangan manusia. Siapa mereka? Kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, iaitu orang yang demi kerana memperolehi dunia, dia sanggup menggadaikan agama. Dan sebagian salafus salih menyatakan bahawa di antara tanda matinya hati ialah melakukan amal agama tapi untuk tujuan dunia. Itu tanda matinya hati. Wallahiyazubillah. Wallahu musta'an. Ibn Mubarak, kata Imam Al-Ghazali. Ini Imam Al-Ghazali rahimahullah mengulas, kata dia, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak tidak memasukkan orang yang tidak berilmu dalam golongan manusia. Kenapa bila ditanya tadi, siapakah manusia yang sebenar? Kata Imam Ibn Mubarak, iaitu ahlul ilmi, orang berilmu. Jadi menunjukkan bahasanya kalau seseorang itu tidak berilmu, maka dia bukan manusia. Jadi kata Imam Al-Ghazali, Ibn Mubarak tidak masukkan orang yang tak berilmu, ini orang jahil. Dia tidak masukkan dalam pengertian insan kerana ciri yang membezakan antara manusia dan haiwan ialah ilmu. Maka manusia itu adalah manusia di mana ia menjadi mulia kerana ilmu. Jadi manusia itu akan kekal sebagai insan kalau dia berilmu. Dan tidaklah yang demikian itu disebabkan kekuatan dirinya. Jadi manusia itu adalah manusia kerana dia ada kemuliaan yang membezakan dia dengan haiwan, iaitu ilmu. Dan tidaklah yang demikian itu disebabkan kekuatan dirinya. Jadi manusia menjadi manusia bukan kerana kekuatan. Kerana kata Imam Ghazali, unta adalah lebih kuat daripada manusia. Kalaulah manusia itu, takrif manusia itu adalah orang yang kuat, maka sudah semestinya unta lebih manusia lah. Kerana unta ni kekuatannya lebih hebat. Boleh melintasi padang pasir dan sebagainya. Dalam cuaca dan juga dalam muka bumi yang ekstrim. Dia mampu meredahnya. Dan bukan kerana besarnya. Manusia ini dia menjadi manusia bukan kerana saiznya besar. Gajah lebih besar daripada manusia. Kerana kata Imam Ghazali, gajah lebih besar daripada manusia. Bukanlah kerana beraninya. Manusia itu menjadi manusia bukan kerana berani. Kerana binatang buas lebih berani daripada manusia. Bukanlah kerana banyak makannya. Kerana perut lembu lebih besar daripada perut manusia. Ini kalaulah manusia itu kerana dia banyak makan tu menjadi manusia, maka lembu itu manusia lah. Kerana lembu lebih besar saiz perutnya daripada manusia. Bukanlah kerana kesetubuhannya dengan wanita. Burung pipit yang paling rendah itu lebih kuat bersetubuh dibandingkan dengan manusia.
Bahkan manusia itu tidak dijadikan selain kerana ilmu, kerana ma'rifah, untuk mengenal Allah. Jadi manusia ini dijadikan oleh Allah SWT dengan diberikan hati, dikurniakan akal, yang mana dengan akal itu Allah Ta'ala telah buktikan di awal surah Al-Baqarah, dan Allah telah buktikan kepada malaikat kelebihan Nabi Adam AS, iaitu apabila diajar wa'allama Adam al-asma'a kullaha, bila Allah Ta'ala mengajar Adam nama-nama sekaliannya, maka Adam dapat mempelajari, dapat menghafal, dapat mengingati, dan Adam telah menunjukkan dengan ilmu itu dia berada di darjat melebihi malaikat, di mana Allah Ta'ala merintahkan supaya malaikat supaya hormat pada Adam dengan merendahkan diri dengan sujud. Sujud hormat dia panggil, bukan sujud ibadah, sujud hormat. Berkata setengah ulama, wahai kiranya laita sya'ri, alangkah baiknya kalau aku mengetahui, laita ash'ur, laita sya'ri ay laita ash'ur, wahai kiranya. Ini terjemahan bahasa Melayu, tapi kalau bahasa Arabnya dia berbunyi laita sya'ri ayyu syai'in adraka man fatahul ilm. Wahai kiranya aku mengetahui lebih awal barang apakah yang dapat diperolehi oleh orang yang ketiadaan ilmu, dan barang apakah yang hilang dari orang yang memperoleh ilmu. Jadi ungkapan ini memberi kefahaman kepada kita bahawasanya kalau kita berilmu, dikurniakan ilmu makrifah oleh Allah, maka kita akan dapat segala nikmat yang lain. Tidak akan ada apa pun yang kehilang daripada kita. Tapi kalau kita ni jahil, maka apakah kebaikan yang akan diperolehi oleh orang jahil? Pasti akan berakhir dengan kerugian, kegagalan. Sabda Nabi SAW, man utiyal Qur'ana fara'a anna ahadan utiya khairan minhu, faqad haqqara ma'azzam Allah Ta'ala. Barang siapa dihadiahkan kepadanya Al-Quran, man utiya, barang siapa dikurniakan oleh Allah dengan Quran, lalu dia memandang ada yang lain yang lebih baik daripadanya, maka orang itu telah menghina apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Quran ni suatu benda yang Allah Ta'ala sendiri yang besarkan. Yasin wal Quranil Hakim. Ya Allah bersumpah dalam Quran, demi Quran, wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang memiliki hikmah. Ini mempunyai berbagai hikmah. Dia telah dikurniakan Quran. Tiba-tiba dia merasakan bahawasanya ada di sana yang dia nak cari yang lebih hebat daripada Quran. Maka orang itu, dia telah merendahkan apa yang Allah Ta'ala sendiri membesarkan. Jadi hadis ini memberi menanamkan satu keyakinan dalam hati kita bahawasanya kalau kita dikurniakan ilmu, terutama ilmu Quran, maka itulah harta yang paling bernilai dalam diri kita yang mesti kita jaga sungguh-sungguh, kita bajai, kita suburkan lagi harta itu, kerana itulah dipanggil anugerah yang paling bernilai yang dikurniakan Allah kepada manusia. Berkata Fath al-Mawsili rahimahullah, bukankah orang sakit itu apabila tidak mau makan dan minum lalu mati? Orang sakit apabila dia enggan makan dan minum, maka penghujungnya adalah mati. Menjawab orang di sekelilingnya, benar. Lalu menyambung Fath al-Mawsili, begitu pula lah hati. Apabila tidak mau makan, tidak mau kepada hikmah dan ilmu dalam 3 hari, maka matilah hati itu. Kata Fath al-Mawsili, kata dia, kalau tubuh manusia yang sakit itu, kalau dia berterusan tidak lalu makan, tidak lalu minum, maka penghujungnya adalah mati. Jadi begitu juga hati manusia, kalau tidak diberi makanannya, maka hati itu akan mati. Apa dia makanan hati itu? Kata Fath al-Mawsili,
Iaitulah hikmah dan juga ilmu. Kalau dalam masa 3 hari, hati kita ini tidak dimasukkan dengan ilmu dan hikmah, maka dia akan mati. Benarlah perkataan itu. Ini ulasan Imam Al-Ghazali. Dia kata benarlah perkataan tersebut. Karena sesungguhnya makanan hati itu ialah ilmu dan hikmah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Makanan hati adalah ilmu dan juga hikmah. Dengan dua itulah hidupnya hati. Sebagaimana tubuh itu hidup dengan makanan. Jadi kalau kita benar-benar ingin menyuburkan hati kita, menghidupkan hati kita, maka tidak ada kaedah lain melainkan kita kena tambahkan ilmu. Dan Imam Murtada Az-Zabidi dalam syarahnya, dia tambah satu lagi, ilmu hikmah, iaitu dia kata al-ma'arif al-ilahiyah. Yang dimaksudkan ilmu dengan hikmah di sini adalah bukan semata-mata ilmu, tapi ilmu yang berupa al-ma'arif al-ilahiyah. Ma'rifah. Dan ungkapan para ulama, ketiga-tiga istilah ini selalu disamakan oleh ulama. Ilmu, hikmah, ma'rifah. Ilmu adalah hikmah, hikmah adalah ma'rifah. Ma'rifah adalah ilmu. Walaupun di sana mungkin ada sisi-sisi beza, tapi secara umumnya ilmu dan hikmah itu dan juga ma'rifah itu adalah sama. Yang kata Imam Murtada Az-Zabidi, yang dimaksudkan yang menjadi makanan hati itu ialah al-ma'arif al-ilahiyah. Ilmu-ilmu ketuhanan. Al-ma'arif al-ilahiyah. Dan dia sinonim dengan hati itu sendiri. Nanti kalau ada rezeki kita akan masuk sampai kepada kitab yang ke-30. Kitab yang ke-31. Al-Ihya Ulumuddin. Kitab yang ke-21 dalam Ihya Ulumuddin ini iaitu Ajaibul Qalb. Tentang keajaiban hati. Ubat dan makanan pada hati lah ilmu, ma'rifah, hikmah. Dan hati itu sendiri, kata Imam Ghazali, apa makna hati? Hati itu, dia ada dua pengertian. Satu pengertian dari segi trip perubatan, iaitulah dipanggil satu anggota dalam diri manusia yang berwajah seperti as-saw nabari. As-saw nabari ni macam buah dipanggil, kalau tuan-tuan ajin tengok pokok pine, ada buah pokok pine tu dipanggil buah itu. Buah itu nak semacam nenas batu. Macam nenas batu. Dia bujur dipanggil. Itu buah as-saw nabari, iaitulah buah pokok pine tu yang rupanya seperti jantung lah. Mana bujur jantung. Macam jantung pisang, tapi jantung pisang tu besar. Saw nabari. Saw nabari ni lah sejenis buah pokok pine tu lah. Tuan-tuan search tengok dalam internet. Tengok saw nabari. Jadi itu dari segi pengertian hati mengikut ilmu perubatan. Satu anggota yang berada di sebelah kiri dalam dada manusia, sebelah kiri, yang menjadi dipanggil tempat mengepam darah, mengepam darah untuk mengalir ke seluruh tubuh. Tapi yang dimaksudkan oleh syariat itu ialah hati dalaman dipanggil, iaitu latifatun rabbaniyah, ar-ruhaniyah, al-latifah ar-rabbaniyah ar-ruhaniyah, iaitu dipanggil, apa kita nak terjemah, unsur halus ataupun unsur kelembutan rabbani dipanggil, yang yang berada dalam diri manusia, yang dipanggil, yang membina kemampuan manusia untuk mengenali, termasuklah mengenali Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-latifah
Ar-Rabbaniyah, Ar-Ruhaniyah. Al-Latifah, Ar-Rabbaniyah, Ar-Ruhaniyah. Satu dipanggil satu kejadian Allah yang berada dalam diri manusia yang bersifat ketuhanan dan kerohanian, dan membina kekuatan kepada diri manusia ataupun kemampuan kepada diri manusia untuk mencerap, untuk mencerap ilmu, hikmah, ma'rifah yang tidak akan mampu dicerap oleh indrawi luaran manusia. Kita ada 5 indera. Ada 5 indera. Mata, telinga, rasa, bau, dan juga dipanggil deria rasa dengan lidah, masaman dan sebagainya, dan deria rasa dengan kulit. Itu 5 indera. Dan Imam Al-Ghazali mengajar kita untuk hidup dengan 6. Satu lagi indera, iaitu indera batin, iaitu hati. Dan hati ini Allah Ta'ala jadikan untuk memberi peluang kepada manusia dapat mengenali sesuatu yang di luar daripada kemampuan indrawi zahir untuk mengenalinya. Hanya dengan hati. Kalau dia buka hati dia saja, dia dapat mengenal Allah, dapat mengenal akhirat, dan dapat mengenal hakikat kehidupan dan sebagainya. Jadi sinonim lah bila hati ini merupakan satu kejadian yang mana bersifat mengenali. Dengan hati itu manusia mampu mengenali, maka makanan pada hati itu adalah ma'rifah ataupun ilmu ataupun hikmah. Dengan dua itulah hidupnya hati, kata Imam Ghazali, sebagaimana tubuh itu hidup dengan makanan. Orang yang tidak berilmu, hatinya menjadi sakit dan kematian hatinya itu suatu keharusan. Keharusan dengan mana kemestian. Harus bukan makna mubah di sini. Harus dalam bahasa kita Melayu ni makna harus. Seharusnya, makna semestinya. Harus di sini orang yang tidak berilmu hatinya menjadi sakit dan kematian hati itu merupakan suatu keharusan. Kemestian. Kalau tidak ada ilmu, tidak dimasuk ke ilmu, masih sudah semestinya dia akan mati. Tetapi dia tidak menyedari demikian kerana kecintaan dan kesibukannya dengan dunia menghilangkan perasaan itu. Sebagaimana kesangat takut kadang-kadang menghilangkan kepedihan luka seketika, meskipun luka itu masih ada. Jadi orang dalam situasi takut, walaupun kaki dia telah luka, dia berlari luka, tapi oleh kerana dia dalam kepalanya itu hanya mikirkan nak selamat, berlari kena berlari sejauh mungkin supaya dapat selamat dari musuh yang sedang mengejar, maka kesakitan itu tidak disedari. Kerana dia berada dalam situasi takut. Sehinggalah apabila hilang takut, hilang sifat takut itu, barulah akan datang perasaan sakit. Barulah dia menyedari, rupanya dia luka. Barulah dia terasa sakit. Jadi begitulah juga ramai manusia. Dia tidak menyedari bahawasanya hatinya telah mati. Kerana dia disibukkan dengan dunia di sekeliling. Kesonokan menikmati kehidupan dunia ini menyebabkan dia terlupa memandang kepada hati. Lalu dia tidak menyedari bahawasanya hatinya sebenarnya sudah mati. Maka apabila mati itu telah menghilangkan kesibukan duniawi, lalu ia merasa dengan kebinasaan dan merugi besar. Sehingga bila dia mati, maka dia tidak sibukkan lagi dengan duniawi. Pada saat itulah barulah datang muncul semula kesedaran bahwasanya dia rupa-rupanya hatinya telah mati, dan dia sedang jatuh ke dalam kancah kebinasaan, dan juga dia akan berhadapan dengan kerugian besar. Kemudian namun, tuan-tuan tulis itu, namun itu tidak manfaat lagi baginya. Maka setelah mati, baru kita menyedari bahawasanya hati kita ni mati. Maka tidak beri manfaat lagi pada kita. Kerana di dunia inilah kita perlu mencari ma'rifah, mencari ilmu untuk menghidupkan hati kita supaya kita di akhirat nanti menghadap Allah dengan hati yang bersih
Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti adalah hari yang tidak akan beri guna lagi harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Demikian itu seperti dirasakan oleh orang yang telah aman dari ketakutan dan telah sembuh mabuk dengan luka-luka yang diperolehinya dahulu sewaktu sedang mabuk dan sedang takut. Jadi orang dalam takut, dia tak terasa bahawasanya dia telah luka. Bila aman daripada takut, yang selesai ketakutan itu, barulah dia merasai, oh rupanya dia luka. Begitu juga orang tengah mabuk. Dia pun tak rasa kesakitan lukanya itu. Bila hilang mabuk, dia kembali sedar daripada mabuknya itu, kembali jaga, kembali normal, barulah dia terasa sakit. Jadi demikianlah manusia ini bila dia mati nanti, barulah dia terasa bahawasanya dia rupa-rupanya hatinya telah mati. Tidak ada Allah lah hati dia. Dia tidak mengenal Allah, bersarang penuh dengan penyakit-penyakit hati, penyakit syirik, kufur, riak, ujub dan sebagainya. Menyebabkan dia menghadap Allah dengan hati yang kotor. Tidak menghadap Allah dengan hati yang hidup dan juga hati yang bersih. Kita berlindung dengan Allah dari hari pembukaan apa yang tertutup. Mana akan tiba satu hari nanti, segala yang tidak disedari manusia itu semua akan terbuka. Dan manusia akan melihat dengan mata yang terlopong, kata Allah. Ya. Dengan manusia akan melihat dengan mata yang tajam, yang terlopong depan ini. Dalam sebuah dalam surah Qaf, Allah Ta'ala sebut. Dalam surah Qaf, tuan boleh rujuk. Allah Ta'ala sebut di situ. Lalu Imam Ghazali kata, sesungguhnya manusia itu tertidur. Maknanya di dunia ni, manusia ni kebanyakan manusia sedang tidur. Apabila mati, maka dia terbangun. Bila mati, barulah terbangun. Rupanya dunia ini manusia sekarang ni walaupun sedang celik, sedang berjalan atas muka dunia, tapi hati mereka tidur. Tidak menyedari bahawasanya yang sebenarnya adalah akhirat. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sebenar. Adapun dunia ini adalah kehidupan yang fatamorgana, kehidupan yang menipu, dan kehidupan yang sementara. Jadi tapi manusia tidak menyedari hakikat ini kerana mereka sedang tidur. Ini hati mereka sedang tidur. Bila hati itu akan terjaga, kata Imam Ghazali, apabila mati nanti barulah hati itu akan terjaga, tapi masa sudah terlambat. Berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu. Yang biasanya para ulama bila sebut Al-Hasan, maknanya Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia berkata, ditimbang tinta yang dakwat para ulama dengan darah para syuhada, maka beratlah timbangan tinta para ulama itu dari darah para syuhada, berbanding dengan darah para syuhada. Karena para syuhada akan lahir dengan ulama. Hanya dengan ulama yang menyampaikan ilmu itulah fadail, kelebihan orang mati syahid itu sampai kepada masyarakat. Maka ada di kalangan masyarakat itu yang dipanggil berminat untuk berjihad supaya mereka dapat syuhada, darjat syuhada. Jadi dia dalam apa keadaan sekalipun, semua kebaikan-kebaikan yang ada di atas muka dunia ini akan kembali kepada Rasulullah, dan pewaris Rasulullah adalah para ulama. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, haruslah engkau berilmu. Yang ini semestinya lah engkau berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkat ilmu itu adalah dengan kematian perawi-perawinya. Mana orang-orang yang memindahkan ilmu itu para ulama, para muhadisin. Kalau segi hadis. Kalau fiqh pula, para fuqaha. Kalau tafsir pula, mufassirin. Itu dia panggil perawi-perawi. Orang-orang yang meriwayatkan, orang yang memindahkan ilmu-ilmu. Demi Tuhan yang jiwaku di dalam kekuasaannya, sesungguhnya orang-orang yang syahid dalam perang Sabil lebih suka dibangkitkan oleh Allah nanti sebagai ulama. Kerana melihat kemuliaan ulama itu. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilahirkan berilmu. Kerana ilmu itu adalah dengan belajar. Semua kita ini lahir dalam keadaan jahil. Jadi
Bagaimana kita mendapat ilmu? Iaitu dengan adanya ulama. Nah, inilah jasa para ulama. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil. Dan ilmu ini dengan belajar. Jadi kalau tidak ada ulama, macam mana kita nak belajar? Itulah kelebihan para ulama. Sehingga akan kata Ibn Mas'ud, kalau orang yang mati syahid sekalipun, kalau diberi peluang oleh Allah untuk lahir semula ke atas muka dunia, kata Ibn Mas'ud, mereka akan minta dijadikan sebagai ulama kerana mereka telah melihat bahawa pahala ulama itu lebih besar daripada pahala orang mati syahid. Tapi kena jadi ulama as-siddiqin lah, ulama yang benar. Yang menyampaikan ilmu dengan benar dan beramal sebagaimana ilmu yang dia pelajari. Sebelum dia mengajar orang lain, dia terlebih dahulu beramal. Barulah dia menjadi orang yang benar, as-siddiqin. Dan as-siddiqin ni berada di bawah para nabi. Al-anbiya wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Itu peringkat sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Para nabi, kemudian as-siddiqin, iaitu ulama amilin, dan yang ketiga, syuhada, yang keempat, as-salihin. Jadi mudah-mudahan kita kalau tak boleh berada 3 tangga atas, para nabi, para siddiqin, para syuhada, kita berada dalam kelompok as-salihin. Kemudian kita tanamkan dalam hati kita kasih, sayang kepada 3 yang atas. Nabi, para nabi, as-siddiqin dan syuhada itu kerana hadis Nabi menyatakan al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih pada hari kiamat. Jadi biarlah kita berada di tangga paling bawah as-salihin, tapi kita berpeluang untuk bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin dan juga para syuhada dengan perasaan kasih yang kita tanamkan dalam hati kita kepada mereka. Kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bertukar fikiran tentang ilmu sebahagian, separuh daripada malam itu lebih aku sukai daripada berbuat ibadah di malam itu. Jadi kalau aku ada 3 jam dan aku perlu milih, kata Ibn Mas'ud, di antara sembahyang dengan mudzakarah ilmu, bertukar fikiran dengan sahabat-sahabat, dengan alim ulama tentang ilmu, kata Ibnu Abbas, aku akan pilih muzakarah, berdiskusi dengan ilmu. Jadi macam majlis kita pada ketika inilah, mana kita berkongsi, berdiskus, dan kita baca teks para ulama, cuba memahami ungkapan para ulama, itu dipanggil muzakarah, itu berdiskus. Dan sebagaimana tuan-tuan sekalian anda sebut sebelum ini, kata alim ulama, kita jangan meletakkan bahasanya kelazatan ibadah itu secara fizikal semata-mata. Bila kita semayang, baca Quran, itu ibadah-ibadah yang berupa fizikal. Di sana ada ibadah-ibadah yang berupa kerohanian. Ibadah hati dia panggil. Iaitulah di antaranya dengan menuntut ilmu. Jadi sebelum kita merasai kelazatan dengan amal, kita seharusnya merasai kelazatan dulu dengan membaca hadis tentang semayang, membaca hadis tentang hati, membaca hadis tentang Allah, membaca Quran hadis. Macam mana Imam Ghazali bawa pada kita. Ungkapan-ungkapan salafus salih, asar-asar. Mana kita mencapai kelazatan rohani. Dengan maknanya ma'rifah. Bila kita belajar ni tuan-tuan bersekalian, membaca ayat Quran, hadis-hadis Nabi, al-asar daripada para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Itulah dia panggil makanan rohani kita. Jadi seharusnya kita telah, dalam belajar ni pun kita ada bahasa seronok, bahasa kelazatan itu. Dan itu semua kata ulama hanya kita perolehi kalau kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Berkata Al-Hasan, begitu juga menurut Abu Hurairah dan Imam Ahmad bin Hanbal pun menyebut yang sama juga. Bertukar-tukar fikiran tentang ilmu itu lebih aku sukai daripada berbuat ibadah pada malam tersebut. Berkata Al-Hasan Al-Basri tentang firman Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan dan pula kebaikan di akhirat. Kata Imam Hasan Al-Basri, kebaikan di dunia itu ialah ilmu dan ibadah. Kebaikan hasanah. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia, iaitu ilmu. Berilah kepada kami ilmu dan ibadah. Dan kebaikan di akhirat pula adalah syurga.
Ditanya kepada setengah hukama, barang apakah yang dapat disimpan lama? Lalu dia menjawab, iaitu barang-barang apabila kapal mukaram, maka dia berenang bersama kamu, yakni ilmu. Mana perkara yang mana kalau kamu dalam kegelapan, memerlukan penyuluh, suluhan, kamu dalam dia panggil apa? Kapal-kapal yang nak karam, nak tenggelam dalam kesatan duniawi ini, ataupun nak terpengaruh dengan kejahatan-kejahatan ada di sekeliling, maka dia muncul sebagai kapal kepada kamu, menyelamatkan kamu. Iaitulah ilmu. Jadi dalam Quran begitu juga tuan-tuan bersekalian, para ulama selalu mengumpamakan bahawasanya az-zulumat, kesatan-kesatan yang ada di muka dunia ni, dia ibarat dia panggil ombak dia panggil. Kita sedang di lambung ombak dia panggil. Ombak kejahatan, ombak kesatan, kegelapan. Maka penyelamatnya adalah kapal. Dan kapal itu apa? Kapal itu adalah ilmu. Ilmu Quran juga ilmu sunnah Nabi SAW. Dikatakan bahawa yang dimaksudkan kapal, karam kapal itu ialah binasa badan dengan mati. Ya, karamnya kapal. Kapal itu ialah badan. Ya, kapal ni adalah badan. Ya, karam kapal itu ialah binasanya badan. Ya, dengan mati iaitu matinya hati. Ya, matinya hati. Ya, apabila hati itu tidak diselamatkan dengan ilmu. Berkata setengah hukama, barang siapa membuat ilmu sebagai kekang di mulut kuda, nescaya dia diambil manusia menjadi imam. Tuan-tuan tulis itu, tali pengekang. Mana kuda ini, untuk memastikan dia itu sentiasa mengikut arahan, maka dia letakkan tali hidung. Tali hidung itu tali kekang. Bila ditarik tali itu ke kanan, maka dia akan ikut tali itulah, tali hidung itu. Kalau ditarik ke kiri, maka dia akan mengarah ke kiri. Jadi dengan ada tali kekang itu, kuda itu dapat diarahkan tuannya mengikut arah tuju. Maka barang siapa yang menjadikan ilmu itu sebagai tali, ibarat tali, dia panggil tali kekang di mulut kuda itu yang menunjuk arah. Dalam pengertian, barang siapa menjadikan ilmu sebagai penunjuk arah dia, nescaya dia akan diambil oleh orang lain menjadi imam, menjadi pemimpin. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tak perlu kita nak menunjukkan diri, nak beria-ia untuk jadi pemimpin. Siapkan diri dengan ilmu. Siapkan dengan ilmu, insya-Allah, kalau kita tak jadi pemimpin sekalipun, kita akan terpimpin. Kita memimpin diri kita sendiri. Jadi sebab itu dalam kitab Hikam, Imam Ibn Athaillah Skandari, dia pernah sebut, dia kata, udfun wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan, lam nataijuhu. Atau kama qala, ataupun sebagai ungkapan seperti itulah, lebih kuat irak lah. Kata kamu tanamkan diri kamu dalam dipanggil tanah kerendahan. Kerana benih yang tumbuh tanpa ditanam tidak akan sempurna tumbuhnya. Jadi kalau benih kita lempar begitu, dia tumbuh juga tapi tak akan sempurna berbanding dengan biasa orang menanam. Orang akan korek lubang dulu, kemudian letakkan benih, kemudian ditimbus. Barulah benih itu akan tumbuh sedikit demi sedikit dan menjadi pokok yang subur, yang baik, yang berdaya tahan. Jadi sama juga kita. Sebenarnya tak perlu sebenarnya nak menunjukkan diri sebagai orang alim begitu, nak sembang kata kita tahu itu, ini dan sebagainya. Kita dipanggil maknanya kita bersama dengan ilmu. Yang bersama dengan ilmu, dan insya-Allah kalau Allah Ta'ala nak kita menjadi pemimpin, maka orang berilmu itu sebagaimana hukama sebut di sini, nescaya dia akan diambil oleh manusia. Mana dia akan jadi secara semula jadi nanti. Dan barang siapa dikenal dengan hikmahnya, nescaya dia diperhatikan oleh semua mata dengan mulia. Mana kalau orang kenal kita sebagai penuntut ilmu pun cukuplah. Maka orang akan hormat pada kita. Orang akan muliakan kita. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di antara kemuliaan ilmu ialah bahawa tiap-tiap orang dikatakan berilmu meskipun dalam soal yang remeh
maka ia gembira. Sebaliknya bila dikatakan tidak, maka dia akan bersedih. Jadi tuan-tuan sekalian, di sinilah kita berhenti untuk hari ini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Besok hari apa? Besok hari Khamis. Hari Khamis insyaAllah boleh sambung lagi. Hari Khamis besok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama insyaAllah. Ya, jumpa lagi insyaAllah. Jazakallah khair Ustaz.